Penyediaan lembaran kerja juga merupakan aspek penting yang harus dititik beratkan. Ianya haruslah bersesuaian dengan tahap kognitif murid-murid. Untuk murid-murid sekolah rendah, murid-murid sekolah rendah, gambar memainkan peranan. Selain itu, gambar juga memainkan peranan yang penting dalam penyediaan. Saya telah menggunakan kaedah penceritaan. Bercerita ialah perbuatan yang mengesahkan cerita ini kegiatan yang menarik perhatian dalam PNP. Kaedah bercerita ni amat sesuai dengan sifat semula jadi kanak-kanak. Selain itu, ia membina penumpuan pelajar. Pendekatan kaedah bercerita ini menjadikan guru sebagai pencerita. Semasa mengajar sejarah tahun 4 Kerajaan Melayu awal di Alam Melayu, saya telah menggunakan kaedah Sokratik. Ini sangat bertepatan dengan subjek sejarah yang lebih mengutamakan penyoalan dan ia bertujuan untuk meningkatkan taraf pemikiran pelajar secara logik dari yang belum diketahui kepada yang diketahui. Saya juga telah menggunakan kaedah kaji gambar. Penggunaan gambar dapat meningkatkan imajinasi bagi menyelesaikan masalah berkaitan dengan sesuatu tajuk. Antara kebaikan yang dapat dilihat dalam penggunaan kaedah kaji gambar ini, ia dapat menambah pengalaman intelektual pelajar serta menambah pengetahuan yang tidak boleh diperolehi melalui cara lain. Tambahan pula, ia dapat melatih pelajar mempunyai pemikiran kritis dan dapat melatih pelajar mentafsir keterangan visual. Pelajar juga dapat mengkaji gambar dan berbincang soalan sesama mereka. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Farihan binti Ahmad Rosli, pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah. Saya ingin membuat refleksi daripada pengajaran mikro saya pada hari Ahad 15 Mei 2021. Saya telah melakukan pengajaran makro terhadap murid-murid di sekolah saya. Saya telah memilih subjek sejarah tahun 4 iaitu Kerajaan Melayu awal di Asia di Alam Melayu. Saya memberi fokus kepada pengajaran makro saya mengenai kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Pengajaran makro telah dijalankan selama 30 minit. Saya bersyukur kerana telah berjaya melaksanakan pengajaran tersebut dengan lancar. Terdapat banyak perkara yang telah saya pelajari daripada pengajaran makro ini. Pada pengajaran makro tersebut, saya telah memulakan set induksi dengan pengenalan kepada kerajaan-kerajaan Melayu awal. Saya telah membuat refleksi daripada pengajaran makro saya. Refleksi adalah proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Melalui refleksi ini, saya dapat mengetahui kekuatan dan pengajaran makro. Saya boleh membuat penambahbaikan terhadap pengajaran saya, sama ada kelemahan adalah dari pihak saya ataupun anak murid saya. Kekuatannya adalah sepanjang menjalankan pengajaran makro, saya dapati bahawa saya dapat mengurus dan mengawal bilik darjah dengan tersusun dan berkesan. Pengurusan bilik darjah
merujuk kepada semua tindakan guru semasa mengendalikan kelas supaya dapat mewujudkan suasana persekitaran yang tersusun untuk menggalakkan pembelajaran yang berkesan. Dengan membuat persediaan rapi sebelum memulakan pengajaran saya dapat dijalankan dan dengan membuat persediaan rapi sebelum memulakan pengajaran makro, maka pengajaran dan pembelajaran saya dapat dijalankan seperti yang dirancang dan tersusun. Pelbagai teori, kaedah dan teknik telah saya aplikasikan semasa menjalankan pengajaran makro tersebut. Pemilihan kaedah yang sesuai amat penting bagi menarik minat murid dan memastikan murid-murid berada dalam keadaan terkawal. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran saya telah menggunakan peta interaktif dalam set induksi yang digabungkan dengan bahan maujud, iaitu rempah ratus seperti bunga cengkeh, kayu manis, bunga lawang, cucuk manik sebagai barang perhiasan, seramik dalam pengajaran saya dilihat dapat meningkatkan motivasi dan memberi keseronokan kepada murid-murid. Murid-murid begitu teruja untuk mengikuti pembelajaran seterusnya. Selain itu, saya juga berupaya mewujudkan komunikasi yang berkesan dan interaksi dua hala yang baik dengan murid-murid. Dengan menggunakan suara yang kuat dan jelas, saya mampu menyampaikan pengajaran dengan berkesan kerana murid-murid di luar kelas berkesan kepada murid-murid di luar kelas. Komunikasi yang berkesan dapat menghasilkan iklim pembelajaran yang kondusif dan murid-murid akan lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran PNP. Justru itu, semasa menggunakan teknik penyoalan, saya menggunakan aras bahasa dan pengetahuan sedia ada murid-murid. Maka, jika kita lihat dalam pengajaran makro tersebut, penglihatan murid-murid sangat aktif bagi memperkukuhkan ingatan mereka terhadap kandungan isi pelajaran yang telah diajar. Saya menyediakan lembaran kerja yang bersesuaian dengan tajuk yang diajar.